Kalau ketapah ini dia kertas tau. Makna bila kita terus pasang ni, nanti kita tak boleh main, dia lembik. Okey, seperti yang Abah janjikan pada video yang lepas, maknanya ada sesiapa tak yang berminat untuk buat sarung parang. Ini adalah apa? Antara hobi Abah. Bila Abah perhatikan, rupanya ramai yang minat nak buat sarung parang, kan? Okay. So, parang ni, ini mata parang. Kita kenal dulu satu persatu. Ini mata parang. Abah bukan buat sendiri, Abah tempah. Kalau mata parang ni, ini untuk sembelih, dari jenis kikir. So sebenarnya parang ni adalah senjata orang Melayu sejak dulu-dulu lagi, sehingga sekarang masih lagi unggul, dipegang, digunakan oleh orang-orang Melayu. Betul. Tetapi itu bagi orang-orang Melayu. Cuma kita ni orang Islam, kita juga orang Islam juga adalah senjata yang paling ampuh. Apa dia senjata tu? Kalau orang-orang Islam, senjata yang paling ampuh adalah doa. Ya, betul. Maknanya usaha diiringi dengan doa. Cuma hari ini kita bercerita pasal macam mana nak buat sarung parang. Kita dah ada pisau ni, mata pisau dia. Sama ada bermula daripada sarungnya ataupun macam cerita Piramli tu apa. Okey, untuk buat sarung parang ni, kita bermula daripada hulunya. Hulu dia. Lagi cantik kalau kita nak buat sarung tadi kan, apa desain yang kita nak buat. Apa desain. Contoh ini di antara desain-desain yang Abah reka sendiri ya, yang pernah Abah buat di antara desain. Cuba you snap itu satu persatu. Oh, cantik. Alright, 1 2 Ini mana yang tinggal lah kan. Ni bila try Abah buat? Masa Abah cari-cari ilham gitu kan, daripada duduk melanguk itu. Maknanya Abah akan buat benda-benda macam ni lah. So parang ni, dia ada unik sendiri, macam flora fauna sikit. Ya, depend pada kita punya minat dia. Kita punya nak mengetengahkan kita punya kreativiti. Sebab Abah ni kalau di antara minatnya adalah bab seni-seni tu. Mengukir dan sebagainya. So itu. Cuma parang ni bila dah siap, ini contoh yang dah siap. Ini pun yang dah lama-lama tau. Tengok ni, ini sebenarnya daripada kayu yang dah dikorek oleh serangga. Kemudian bila dikorek lagi seni pula. Ni pakai kayu apa ni? Ini campur-campur. Campur-campur. Ada yang contoh macam ni, Abah masukkan kayu dalam sarung ni tau. Ni macam contohnya macam kayu yang berbeza ni. Ya, contoh ni kan ini ada bentuk ni. Ini sebenarnya masukkan dia lain. Jadi okey. Ini kita letak bawah lah. Cuma macam Abah suka nasihatkan tadi, bila untuk hiasan, kalau boleh jangan buat hiasan yang parang betul. Kalau parang betul nanti bergaduh suami isteri, dicabutnya parang, lagi susah gitu kan. Sebab lagi kan lidah lagi tergigit ya. Ini kan pula suami isteri. Okey, kalau untuk hiasan tadi,
Abah suka cadangan yang macam ni tu. Oh. Ukir di kayu. Ni contoh-contoh apa? Yang apa ni? Macam parang. Tapi sebenarnya bukan parang. Dia sebagai ukir aja. hiasan je. Alright. Okay, so kita mulakan. Mulakan tadi, kalau peringkat awalnya kita cari kayu tadi tu setidak-tidaknya tebalnya 2.5 cm. 2.5 cm lah. Itu sedap kita pegang dia punya apa sebagai hulu, So, okey, dah dapat kayu tu. Peringkat awal ni tak payahlah buat apa kayu yang canggih-canggih. Ini kayu teras harimau apa menjerit ke apa, tak payah je tu. Cari kayu-kayu yang biasa-biasa dulu pun boleh. Bila yang kita boleh recycle tu lah. Recycle, cari yang ada tebal macam tu. Oh, tebal macam ni. Tebal macam tu kan. Ataupun apa tebang pokok gitu kan. Okey. So, bila dah dapat kayu tadi, cuba reka bentuk tadi. Contoh katalah nak design macam ini ke atau yang ini dan sebagainya tadi. Ambil dia punya saiz hulu tadi. Tekap pada kayu dan potong pada guna jigsaw. Jigsaw. Alright. Jigsaw tahu kan jigsaw? Tahu. Yang potong lengkok-lengkok gitu kan. Abah tadi cari jigsawnya siapa pakai ini? Kau tak? Jadi sekarang ni okey. Ini dah dipotong pakai jigsaw. Contoh ini. Okey. Dia masih bersegi lagi. Alright, zoom itu. Langkah yang berikutnya, sekarang ni daripada hulu ni kita kena ada dia nak taruh dia punya puting. Kita pakai apa ni? Biasa kalau dulu dia orang pakai gelang tembaga. Dia lagi cantik Ni lah. panggil apa? Ini aluminium. Aluminium ya. Ambil saiz lebih kurang macam ni kan. So, ini kan hulu bahagian atas tadi. Ini bahagian atas. Buat gini. Kita tandakan. Mana pen nampak tadi? Alright. Kita bulatan tadi tu. Kita buat tanda ni. Pekan ni. Dalamnya. Okey. Ambil bahagian dalamnya, tandakan bulatan. Right? Okey, nampak? Okey. Jadi macam ni. Okey. So sekarang ni bahagian tepinya ni, bahagian tepi. Ni kan dah tandakan kan? Ini panjang gelang tadi. Right? Okey. Sini samalah kena balance lah. Alright. Sama macam ni. Okey. So ini buang. Ini buang. Nampak? So bila dah dibuang tadi, jadilah macam ini. Alright, jadi macam ni, nampak? So bila kita kikis-kikis tadi, sama ada pakai grinder atau pakai kikis, yang penting ini boleh masuk. Nampak? Okey, ini boleh masuk. Okey. Faham tak? Faham. Bagus. Okey. Gelang dia kan? Okey. Dah ada gelang dia. Seterusnya makan bahagian tengah ni. Makan bahagian tengah ni sebab kita nak korek. Korek pakai mata gerudi besar mana? Tengok ni saiz bawah mata parang tadi tu. Kalau yang ini lebih kurang 1,5 cm. Jadi cari mata gerudi 1,5 cm, maknanya dia lubang dia tu lebih kecil daripada baki kayu ni. Kalau dia lebih besar, habislah kayu ni tak akan ini kan. Ini abada gerudi. Okey. Nampak? Alright. Okey. Bila dah macam tu, lubang tadi dah siap, masukkan hulu tadi
Zoom itu. Mana sekarang ni yang apa ni abah buat tadi lubang tu kurang dalam. Kena dalamkan lagi. Sampai kedudukan dia nanti macam ini. Okey. Alright. Right. Jadi sekarang ni kau centerkan lah. Centerkan dia punya dengan hulu tadi tu. Faham. Okey. Seterusnya ini sekarang ni you dah masukkan tapi ini kena buat lubang dalam lagi. Bagi dia sampai gunakan pasir yang kering tau. Pasir halus yang kering, ni pasir halus. Untuk sebagai penyumbat ni. Jangan masukkan terus penuh. Kenapa? Bila penuh nanti kita masukkan, kita gunakan gam 2 second. 2 second tadi dia cepat kering. Bila cepat kering, kita masuk tadi dikuatiri gam tadi belum sampai turun ke bawah, dia dah keras. Alright? Centerkan betul-betul macam ni. Masukkan pasir tadi. Alright? Lebih kurang agak-agak 1/3. Tuang kanan kiri. Gunakan gam. Okey, faham. Tapi kedudukan ini kena center lah. Kena tegak, okey. Okay? Alright. Dan seterusnya, bila tadi dah masuk, langkah berikutnya masukkan pasir lagi. Kedua kali sebab apa? Tadi 1/3. 1/3. Ambil lagi 1/3. Jadi 2/3. Betul. Masukkan gam. Last sekali sampai penuh. Saya penuh. Sampai kedudukan penuhnya macam ni. Alright. Kalau abah, orang lain abah tak tahulah. Mana kalau abah gunakan pasir halus. Dia lebih padat, lebih padu. Alright. Okey. Sekarang ni kamu dah ada maknanya hasilnya nanti dah ada mata parang dan hulunya. Dia nanti akan jadi keadaan macam ni lah. Takkan hulu parang nak segi-segi macam ni. Jadi bila untuk membentuk yang segi-segi ni, kita gunakan kertas pasir. Ambil yang kasar dulu. Kalau yang ini saiz 24 makna kasar. Dia ada biasanya Wak gunakan ada 3 saiz. Abah gunakan 3 saiz. Ini 60 dan yang ini 40. 40, yang ini 60. Bisa berguna 60. Dia gini. Kasar ni untuk buang permukaan dengan cepat lah. Sebab dia kasar kan. Kemudian ni separuh kasar. P60 ni. So ini bila dah untuk menghaluskan. Jadi sekarang ni kita kena buang segi-segi ni sebelum kita buat design. Buat design kita buang segi-segi dia, kita rasa pegang tu dah sedap ke belum, baru kita buat design dia. Okey. Bila kita gunakan nak buang dia punya segi-segi tadi, kita pakai ini mesin apa ni? Ini mesin grinder. So mesin grinder ni bila kita nak gunakan kertas pasir ni, kalau kertas pasir ni dia kertas tau. Makna bila kita terus pasang ni, nanti kita tak boleh main, dia lembik. So belikan lapik dia. Dia ada jual ni lapik ni. Plastik. Rasanya dalam RM3 ke apa tu. Masukkan ni mula dulu. Baru ambil kertas pasir macam ni. Ini dia punya kekunci dia. Tarik ke kunci dia, kuncilah. Okey. Lepas tu dah boleh ni lah. Dah boleh nak lepas bentuk. Tu, you on kan, main lah. Alright. Yang penting hilang dia punya bentuk ni lah. Ya, hilangkan bentuk segi dia sedap ni tu kan. Okey. Faham tak? Faham. Perlu ulang lagi? Tak apa. Okey, pandai. Alright.
rasanya untuk video hari ini kita buat setakat hulu dulu. Maknanya video yang berikutnya kita akan macam mana untuk buat sarung dia. Okey. Supaya mata pisau tadi akan masuk dalam keadaan tidak sangkut-sangkut. Boleh. InsyaAllah. Jadi pada video yang akan datang, sama ada sarung dulu ataupun berkemungkinan Abah akan tunjukkan kamu macam mana untuk tetaskan anak ikan keli. Daripada induk ikan keli sampai kepada dia boleh berenang dalam masa 24 jam. Oh, boleh. Jadi tunggu. InsyaAllah. Tunggu.